Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi sambungan untuk pelajaran pendidikan jinayat. Pada hari ini insya-Allah kita akan membaca mengenai al-hirabah. Iaitu menyamun, iaitu dalam bab hudud juga. Kita sampai pelajaran 6 insya-Allah. Kalau sempat habis, kalau tak sempat habis, saya harap pelajar dapat membacanya. Dan jika ada kesempatan, kalau video ini memberi manfaat, saya minta pelajar mengulang-ulang mendengarnya supaya lekat dalam fikiran, supaya dapat senang mudah masuk dalam fikiran kita, ya, dan dapat menghafalnya. Jadi mungkin nak baca lambat. Jadi saya harap video ini dapat membantu pelajar-pelajar supaya lebih mudah mengingat. Baik, perkara al-hirabah ni iaitu sambungan daripada yang pelajaran lepas. Al-hirabah ni adalah berkaitan dengan samun, iaitu berkaitan dengan mencuri menggunakan senjata, ya. Ia ada kaitan pembunuhan ataupun ada kaitan melakukan kekerasan, ada kaitan dengan membunuh, ya. Kita lihat di sini apakah pengertian samun, ya. Pengertian samun, apakah pengertian al-hirabah? Al-hirabah iaitu menyamun atau merompak. Hirabah iaitu menyamun atau merompak. Jadi kita lihat di situ pengertian al-hirabah di sini, menyamun atau merompak, dan dari segi istilahnya pula iaitu mengambil harta orang lain secara kekerasan, sama ada perseorangan atau secara berkumpulan. Sebenarnya perkataan merompak itu saja pun tidak berapa tepat, kerana ada juga samun yang tidak mengambil harta. Mereka hanya cuba untuk menakut-nakutkan orang di situ. Ini selalunya terjadi di kawasan yang berkaitan dengan perniagaan, penguasaan perniagaan, ya, iaitu menggunakan senjata untuk menakut-nakutkan orang lain. Okey, apakah perbezaan di antara al-sariqah, mencuri, dan juga al-hirabah? Jadi al-sariqah iaitu mengambil harta orang lain dengan secara senyap tanpa diketahui oleh pemiliknya. Jadi kalau al-hirabah pula iaitu mengambil harta orang lain secara kasar dan juga secara kekerasan. Jadi itu adalah perbezaan antara mencuri dan juga menyamun ataupun al-hirabah. Apakah perkara yang berlaku dalam al-hirabah itu? Yang pertama iaitu dia melakukan sesuatu yang di luar tindakan undang-undang dengan merampas harta orang lain secara kekerasan ataupun dia mengganggu apa-apa rampasan atau tindakan membunuh. 2. Dia melakukan kegiatan luar undang-undang dengan merampas harta dan telah melakukan rampasan tapi tidak membunuh. Yang pertama, dia membunuh, dia merampas harta. Yang kedua, dia merampas harta tetapi dia tidak membunuh. Yang ketiga, melakukan kekerasan dan telah melakukan pembunuhan. Dia kekerasan, dia bunuh tetapi dia tidak mengambil harta. Yang keempat, dia buat rampasan harta dan juga membunuh. Okey, ini dia punya keadaan al-hirabah tu, iaitu pengertian yang boleh disandarkan kepada al-hirabah. Kalau nak kita lihat di sini, iaitu keseluruhan di sini adalah bermaksud pengertian al-hirabah. Seterusnya lihat di sebelah dalil tentang hukum hudud bagi hirabah di sini. Jadi saya bacakannya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfau min al-ard. Dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'azim. Di sini Allah Taala menyebut tentang hukuman bagi mereka yang melakukan hirabah ni, iaitu menyamun di sini. Hanya sahaja balasan orang yang memerangi Allah dan Rasulnya serta melakukan bencana kerosakan di muka bumi ialah balasan dengan bunuh. Dalam sini Allah Ta'ala sebut sebagai bencana kerosakan. Kalau mereka membunuh saja, jadi kalau dibunuh, balasannya bunuh dan tidak merampas atau dipalang. Kalau mereka membunuh dan merampas, dipalang maksudnya dibunuh dan
dipalangkan supaya orang melihat di situ pembunuh, perampas, penyamun itu sudah dibunuh. Jadi sebagai pengajaran kepada penyamun yang lain. Atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bersilang kalau mereka merampas saja. Ini kalau mereka curi harta, maka dipotong tangan bersilang seperti as-sariqah yang telah kita belajar. Atau dibuang negeri kalau mereka hanya mengganggu ketenteraman awam. Yang ini mafia lah ya. Dia mengganggu ketenteraman dengan menakut-nakutkan. Hukuman yang demikian itu adalah sesuatu kehinaan di dunia bagi mereka, dan di akhirat mereka telah beroleh azab siksa yang amat besar. Baik, kita macam mana kita nak tahu apakah unsur-unsur yang berlaku dalam kesalahan al-hirabah ini? Yang pertama itu iaitu mestilah ada orang yang melakukannya, kemudian ada orang yang menjadi mangsa, kemudian ada barang yang disamun, tempat kejadiannya. Baik, ini unsur-unsur kesalahan dalam al-hirabah, iaitu samun. Apakah syarat-syaratnya bagi mensabitkan kesalahan samun ini? Yang pertama sekali iaitu orang itu hendaklah baligh, sempurna akal, baligh, berakal. Dua, dia tidak ada beza lelaki dan perempuan, penyamun lelaki ke penyamun perempuan ke sama saja hukumannya. Kemudian orang yang jadi mangsa itu mestilah orang yang muslim ataupun kafir zimmi. Kafir zimmi ni iaitu orang yang patuh kepada undang-undang agama Islam. Dia duduk dalam negara Islam, dia patuh kepada undang-undang, bukan kafir harbi. Yang kedua, mestilah hendaklah menjadi pemilik harta yang disamun atau wakilnya. Ni mangsa ni adalah pemilik harta. Mangsa ni pemilik hartanya. Tiga, tiada pertalian kekeluargaan antara penyamun. Baik, kita sambung lagi. Barang yang disamun pula, barang itu dirampas pada tempat barang itu disimpan, dicuri lah, diambil, dirampas di tempat daripada tempat orang itu, disamun dan dirampas barangnya. Barang itu dirampas. Nah, kita diperingkaskan dirampas. Yang kedua, barang itu mempunyai nilai. Tak payah habiskan lah. Yang ketiga, barang itu bukan milik penyamun. Kemudian yang keempat, barang itu sampai pada nisabnya. Nisab ni iaitu kira-kiraan bagi nak menjatuhkan hukuman hudud ya. Jadi di sini tidak disebut berapa kiraannya, tapi walau bagaimanapun tak perlu kita risaukanlah. Baik, macam mana kita nak mensabitkan kesalahan al-hirabah ini? Acara dan keterangan dalam kes samun. Yang pertama, ada saksi yang mencukupi syarat ataupun pengakuan yang tertuduh. Seperti yang lepas-lepas, kalau kes zina, kes mencuri, kes minum arak, mesti ada dua jenis macam mana kita nak mensabitkan kesalahan, iaitu pertama saksi, yang kedua pengakuan. Kalau zina, saksi 4 orang. Kalau minum arak, saksi 2 orang. Kalau di sini tidak disebut saksinya. Pengakuan tertuduh. Baik, kita lihat. Pengakuan ini hendaklah memenuhi syarat keterangan seperti dalam acara dan keterangan kes curi. Sama seperti kes curi, iaitu pengakuan dia tahu dia akan dihukum dan dia tahu apakah hukum melakukan al-hirabah ini. Baik, kita lihat di sebelah hukuman terhadap bagi mereka yang melakukan kesalahan al-hirabah ini. Yang pertama, kalau dia menakut-nakutkan saja, maka dita'zir ataupun dibuang selama setahun. Ini disebut dalam ayat Quran ini tadi. Ya. Sama, diulang balik semula, direngkaskan, dipermudahkan. Yang kedua, dia merampas harta saja. Potong tangan kaki bersilang. Rampas sekali, potong tangan kanan. Rampas kali kedua, potong kaki kiri. Kalau dia menyamun lagi, potong tangan kiri. Menyamun lagi, potong kaki kanan. Kemudian barang itu mestilah dikembalikan kepada tuannya. Baik, yang ketiga, dia melakukan pembunuhan, dia menakut-nakutkan. Ini dibunuh tanpa dipalang. Dibunuh tanpa dipalang. Dia melakukan pembunuhan dikira termasuk dalam kes kisos, iaitu membalas semula pembunuhan. Yang keempat, melakukan perampasan atau rompakan dan pembunuhan. Dia datang, dia bunuh orang itu dan diambil hartanya, maka dia dibunuh dan dipalang dalam tempoh yang munasabah untuk diketahui oleh orang ramai. Diletakkan di tengah-tengah padang supaya orang lain nampak yang penyamun sudah dibunuh selama 3 hari. Baik, kalau soalannya, apakah hukuman bagi penyamun yang melakukan pembunuhan saja? Jawapannya iaitu hendaklah dia dibunuh tanpa dipalang. Kalau kita sebut dibunuh saja pun boleh, tapi
Seeloknya kita sambunglah biar lengkap. Kalau di soal lagi, apakah hukuman bagi penyamun yang melakukan rampasan dan rompakan dan pembunuhan? Dia dibunuh dan dipalang. Kalau apakah hukuman bagi penyamun yang melakukan menakut-nakutkan dan mengganggu ketentraman awam? Hendaklah ditazir ataupun dibuang daerah. Ta'zir bagi hukuman menakut-nakutkan ketentraman awam ni terpulang kepada kuasa qadi. Baik, insya-Allah kita akan sambung lagi dalam tajuk bab as-siyal. Wallahu a'lam bishawab.